Okey, tajuk kita hari ini sistem peredaran darah dalam manusia. Okey, kalau kita tengok sistem peredaran darah manusia ni ya. Okey, sistem peredaran darah manusia, seluruh badan kita terdiri daripada salur darah, daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Terdiri daripada salur darah yang mengangkut darah ke seluruh bahagian badan kita. Sistem pengangkutan manusia ni kita boleh bahagi kepada 3 kumpulan utama. Okey, iaitu darah, sel-sel darah, jantung dan juga salur darah. Okey, ada 3 kumpulan utama dalam peredaran darah kita: darah, jantung dan salur darah. Darah ni sel-sel darah. Ada 3 jenis sel darah, iaitu sel darah merah, sel darah putih dan platelet. Kemudian dalam darah juga ada plasma. Okey, cuba tengok ni. Ni dia sel-sel darah. Yang ni sel darah merah. Yang ni sel darah putih. Dalam darah kita ada sel darah merah, ada sel darah putih. Tapi kenapa darah kita warna merah, tak ada warna putih? Why? Kenapa? Ada jawapan? Kenapa darah kita warna merah, tak ada warna putih? Padahal ada darah merah, ada darah putih. Sebab sel darah merah lagi banyak. Yes. Kerana sel darah merah kita lebih banyak daripada sel darah putih. Sebab tu darah kita warna merah. Dia punya ratio 700:1 ya. Ratio dia 700 to 1. 700 sel darah merah to 1 darah putih. 700:1. Sebab tu dia warna merah. Ini bentuk dia, sel darah merah. Ini kita kata bentuk cakra dwi cekung. Sel darah merah berbentuk cakra dwi cekung. Ini sel darah putih. Sel darah putih dia tak ada bentuk yang tertentu. Kemudian dia ada nukleus. Dia ada nukleus. Sel darah merah tak ada nukleus. Sebab tu dia cekung dekat dalam ni. Tengah-tengah dia cekung. Cakra dwi cekung. Okey, kalau kita tengok darah manusia terdiri daripada 45% sel-sel darah. Sel darah merah, sel darah putih dan platelet. Kemudian 55% adalah plasma darah kita. Plasma ni kalau kita tengok dia warna kekuningan ya. Ini macam mana nak asingkan darah kita kepada darah merah, darah putih dan plasma. Dia akan melalui satu proses pengemparan. Kita kata proses pengemparan. Proses pengemparan tu dia masuk dalam satu mesin, kemudian dia akan pusing dengan laju. Dia akan pusing dengan laju, kemudian dibiarkan. Dibiarkan, kemudian dia akan mendap macam ni. Dia akan terasing macam ni. Eritrosit, sel darah merah, sel darah putih, plasma akan terasing macam ni. Kepada komponen-komponen dia. Okey, jadi kalau kita tengok darah manusia terdiri daripada sel darah merah 45% dan plasma darah 55%. Okey, sel darah tadi terdiri daripada eritrosit. Eritrosit ni sel darah merah ya. Eritrosit, leukosit sel darah putih dan platelet.
Kemudian kalau kita tengok plasma darah kita, dia mengandungi air. Air saja dekat 90% lebih ya. Air yang ada dalam darah kita. Kemudian dia ada bahan-bahan larut dalam plasma ni. Plasma darah kita ada bahan-bahan larut seperti gas terlarut, nutrien, glukosa, asid amino, vitamin semua. Kemudian ada enzim, ada protein plasma. Dalam plasma kita ada protein, contohnya seperti albumin, globulin dan fibrinogen. Ini contoh-contoh protein dalam plasma. Dan bahan kumuh, bahan buangan. Bahan kumuh seperti gas karbon dioksida, urea. Itu semua ada dalam plasma darah kita. Ni semua ada dalam plasma darah kita. Okey, itu kandungan darah manusia. Okey, kemudian kalau kita tengok jantung. Apa fungsi jantung? Pam darah. Jantung berfungsi untuk mengepam darah ke seluruh bahagian badan. Mengepam darah ke seluruh bahagian badan. Okey, itu fungsi jantung. Mengepam darah ke seluruh bahagian badan. Okey, jadi dalam ada darah, ada jantung, kemudian kita ada salur darah. Ada salur darah. Salur darah ada 3 jenis, iaitu arteri, kapilari dan vena. 3 jenis salur darah, arteri, kapilari dan vena. Ini yang terkandung di dalam darah kita, sistem peredaran darah manusia. Okey, kita tengok dulu struktur jantung kita. Ni jantung. Jantung kita. Dia tak adalah besar sangat kan organ jantung ni. Dia biasanya sebesar genggaman tangan kita je. Bila kita genggam tangan, sebesar tu saja. Okey, jantung kita. Macam mana bunyi jantung bila berdenyut? Macam mana jantung berbunyi bila berdenyut? Bunyi macam mana? Why no answer? Labdab. Labdab macam tu kan? Labdab. Itu bunyi jantung bila jantung berdenyut. Okey, ni jantung kita. Okey, bila kita tengok struktur jantung ni dia. Okey. Jantung ada 4 ruang. Dalam jantung kita ada 4 ruang. Ruangan bahagian atas kita panggil sebagai atrium. Atas ni ruangan ni kita panggil sebagai atrium. Ada 2 ruang atrium ya. Yang sebelah kanan kita kata atrium kanan. Yang sebelah kiri kita kata atrium kiri. Okey, kemudian ada 2 lagi ruang di bawah yang lebih besar sedikit. Ini kita panggil sebagai ventricle. Ini saya rasa dulu form 3 sains pun kamu dah belajar kan? 2 ruang kat bawah kita kata ventricle. Ini ventricle kanan. Yang ini ventricle kiri.
Okey, 2 ruang di dalam jantung. Okey, kemudian kat bahagian tengah-tengah ni ada bahagian tengah-tengah yang memisahkan ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Bahagian ini dipanggil septum. Ya, ini septum ya, memisahkan ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Kalau kita tengok dinding ventrikel kiri ni dia lebih tebal ya. Tengok dia mempunyai dinding yang lebih tebal dan berotot. Ventrikel kiri ni. Ventrikel kiri dinding dia lebih tebal dan berotot sebab dia perlu pam darah. Dia perlu tahan tekanan yang tinggi. Sebab itu dia punya dinding lebih tebal dan berotot banding dengan ventrikel kanan. Okey, kemudian salur darah yang ada, kita ada salur darah vena cava. Yang vena cava yang masuk membawa darah masuk ke jantung. Kemudian ada lagi salur darah besar, ini aorta. Aorta membawa darah masuk, darah keluar ke bahagian badan, ke seluruh bahagian badan. Kemudian ada arteri pulmonari. Arteri pulmonari ni membawa darah daripada jantung pergi kepada peparu untuk mengambil oksigen. Kemudian ada vena pulmonari. Vena pulmonari membawa darah beroksigen daripada jantung, daripada peparu. Membawa darah beroksigen daripada peparu masuk ke dalam jantung. Vena pulmonari. Itu dia bahagian-bahagian jantung ya. Kemudian dia ada injap. Ada injap. Ada injap trikuspid di sebelah kanan. Injap bikuspid di sebelah kiri. Okey, injap trikuspid dan bikuspid. Apa fungsi injap ni ya? Apa fungsi injap? Siapa tahu? Kita nak bagi darah tu dia keluar balik. Injap memastikan pengaliran darah yang sehala. Okey, injap tu memastikan darah mengalir sehala. Itu fungsi injap. Jadi maksud dia darah daripada atrium akan pergi kepada ventrikel. Lepas darah tu pergi, injap ni akan tutup. Dia akan tutup supaya darah tak mengalir balik ke dalam atrium. Jadi dia memastikan darah tu mengalir sehala. Itu fungsi injap tu. Okey, kalau kita tengok sini balik, aorta. Aorta yang ni yang besar ni, salur darah yang besar, merupakan arteri darah yang utama, mengangkut darah beroksigen ke seluruh bahagian badan. Dia besar dan otot dia kuat sebab dia perlu pam darah dengan kuat ke seluruh bahagian badan. Kemudian vena cava pula membawa darah terdioksigen daripada seluruh bahagian badan kembali ke jantung. Mana-mana darah tak beroksigen dalam badan kita akan masuk ke dalam jantung melalui vena cava. Arteri pulmonari tadi kita dah bincang mengangkut darah terdioksigen dari jantung ke peparu. Vena pulmonari mengangkut darah beroksigen daripada peparu kembali kepada jantung.
Kemudian kalau kita tengok septum memisahkan bahagian jantung kiri dan jantung kanan. Memastikan darah beroksigen tidak bercampur dengan darah terdioksigen. Dia ada pengasingan. Sini darah terdioksigen, sini darah oksigen, dia tidak bercampur. Kalau katakan septum ni sudah berlubang, itu yang bahaya tu. Kalau septum berlubang, tu orang kata apa, jantung berlubang ya. Darah oksigen akan campur dengan darah terdioksigen. Itu bahaya. Okey, kemudian ada lagi satu injap ya, injap sabit ya. Injap sabit ada di pangkal, arteri pulmonari dan dekat aorta. Sini. Dekat aorta pun ada dua ni injap sabit. Dia memastikan darah mengalir keluar daripada jantung. Dan tidak mengalir semula ke dalam ventrikel. Kemudian injap bicuspid. Dekat sini terletak di bahagian kiri. Memastikan darah yang masuk ke dalam ventrikel kiri tidak mengalir semula ke dalam atrium kiri. Dia ada dua cuping. Sebab tu kita kata dia sebagai injap bicuspid. Injap tricuspid dia ada 3 cuping. Dia memastikan darah yang mengalir kepada ventrikel kanan ini tidak masuk semula ke dalam atrium kanan. Kena ingatlah mana kedudukan injap-injap ni. Macam kalau injap tricuspid dengan bicuspid, kalau kamu confuse, kamu ingat satu je lah. Injap tricuspid kiri, kanan. Injap tricuspid kanan, ingat satu saja. Jadi yang lagi satu kamu tahu mesti kiri. Okay, kalau soalan tanya apa fungsi jantung? Jantung. Kalau soalan tanya apa fungsi injap? Kalau soalan tanya secara umum fungsi injap, kamu boleh jawab macam ni lah. Secara umum, injap memastikan pengaliran darah yang sehala di dalam jantung. Memastikan pengasilan darah yang sehala di dalam jantung. Jawab macam tu saja. Tapi kalau soalan tanya, katakan soalan tanya apa fungsi injap tricuspid? Kalau soalan tanya fungsi injap tricuspid, kamu tak boleh jawab secara umum macam tadi. Kamu tak boleh jawab umum macam ni tadi. Sekejap. Okay, ini kita jawab dengan umum. Injap memastikan pengaliran darah sehala. Itu kalau soalan tanya apa fungsi injap. Kalau soalan tanya apa fungsi injap tricuspid, dia tanya dengan lebih detail. Fungsi injap tricuspid. Ini kalau bahasa Inggeris dia kata tricuspid ya. Bahasa Inggeris. Fungsi injap tricuspid. Bolehkah kamu katakan dia memastikan pengaliran darah sehala? Boleh ke? Macam mana? Tidak boleh. Tak boleh. Sebab dia tanya dengan detail. Jadi kita pun kena jawab dengan detail. Jadi apa fungsi injap tricuspid tadi? Apa dia? Injap tricuspid memastikan darah yang mengalir ke dalam ventrikel kanan tidak mengalir semula kepada atrium kanan. Ini jawapan dia. Okey, memastikan darah yang mengalir ke dalam ventrikel kanan tidak mengalir semula ke dalam atrium kanan. Jadi kamu kena tengok soalan dia macam mana.
Kena ada teknik dia lah. Kalau tanya fungsi injap, kamu boleh kata injap memastikan darah mengalir sehala betul. Kalau ditanya dengan detail fungsi injap tricuspid, kamu pun kena jawab dengan detail. Memastikan darah mengalir ke dalam ventrikel kanan, tidak mengalir semula ke atrium kanan. Itu jawapan dia. Sebab tu kamu tak boleh baca-baca saja. Biologi memang susah sikit nak score. You have to really know. Kamu mesti tahu dia punya fakta, kamu mesti tahu dia punya teknik. Sambil-sambil cikgu ajar, lepas habis silibus cikgu akan pergi pada soalan lah, soalan-soalan. Sambil-sambil tu cikgu akan ajar sikit-sikit teknik-teknik dia, macam mana nak jawab. Okey, itu dia struktur jantung. Any question? Ada apa-apa nak tanya? Ada. Boleh faham ya? Okey. Ini komposisi darah. Okey. Okey, tadi kita dah tengok plasma darah terdiri daripada 90% air. Ini penting ya. Air merupakan medium pengangkutan dan pelarut bagi gas respirasi, ion hasil pencernaan, bahan perkumuhan. Kemudian tadi dalam protein plasma. Dalam plasma kita ada 3 jenis protein. Fibrinogen, albumin dan globulin. Fibrinogen berfungsi dalam proses pembekuan darah. Ini pun kita akan belajar nanti tentang pembekuan darah. Albumin mengawal tekanan osmosis darah. Dia berkaitan dengan air ya, tekanan osmosis darah. Globulin pula adalah antibodi yang terlibat dalam pertahanan badan. Pertahanan badan maksud dia kebolehan badan kita untuk melawan bakteria, melawan mikroorganisma. Jadi globulin terlibat dalam sebagai antibodi untuk menentang mikroorganisma di dalam badan kita. Kemudian dalam plasma darah juga kita dah tengok tadi ada bahan-bahan makanan, glukosa, amino acid dan juga bahan-bahan buangan. Ini nutrien untuk tenaga pertumbuhan, bahan buangan bertoksik perlu disingkirkan. Gas oksigen kita guna sebagai gas respirasi ya. Kemudian dalam plasma darah juga ada hormon dan enzim. Ada hormon dan enzim. Kita tahu hormon dia mengawal segala aktiviti yang berlaku di dalam badan kita. Tajuk hormon endokrin lah ini dalam sistem endokrin. Sistem endokrin kamu akan belajar nanti dalam bab 12 ya. Hormon. Hormon ni dia kawal segala aktiviti dalam badan kita lah. Contoh dia macam suara lelaki kasar, suara perempuan lembut. Itu disebabkan oleh hormon. Bentuk badan lelaki lain, bentuk badan perempuan lain. Itu semua disebabkan oleh hormon dalam badan kita. Hormon ni di dalam bentuk cecair saja, cecair dicampur dalam darah kita. Kemudian enzim, kamu dah tahu enzim terlibat dalam proses pencernaan, kita dah belajar. Itu pun terdapat di dalam plasma darah. Okey, itu dia kandungan bahan-bahan di dalam plasma darah kita. Next kita tengok sel darah. Sel darah macam kita tengok tadi ada 3 jenis. Eritrosit, sel darah merah ya. Platelet dan juga leukosit. Okey, kita tengok dulu eritrosit, sel darah merah. Macam kita tengok tadi dia berbentuk cakra dwi cekung. Dia tak ada nukleus.
Tidak mempunyai nukleus, cakra dui cekung. Kenapa dia bentuk cakra dui cekung? Supaya jumlah luas permukaan terhadap isi padu. Ini ya, jumlah luas permukaan terhadap isi padu yang besar. Kalau besar baru dia boleh mengangkut lebih banyak gas respirasi. Supaya pertukaran gas respirasi berlaku dengan cepat. Apa fungsi sel darah merah? Oksigen. Ya. Fungsi sel darah merah dulu kamu belajar form 3 untuk mengangkut oksigen. Okey. Tidak mempunyai nukleus. No nukleus. Dia mempunyai pigmen yang kita kata sebagai hemoglobin. Hemoglobin ini akan bercampur dengan oksigen membentuk oksihemoglobin. Okey, hemoglobin berpadu dengan oksigen membentuk oksihemoglobin. Oksihemoglobin inilah yang akan mengangkut oksigen ke bahagian-bahagian sel. Apabila sampai dekat sel, dia akan terurai semula menjadi hemoglobin dan gas oksigen akan masuk ke dalam sel. Okey, jadi sel darah merah mempunyai hemoglobin, pigmen hemoglobin, pigmen yang berwarna merah dan dihasilkan di bahagian sumsum tulang. Tepi-tepi tulang, sumsum tulang. Tulang rusuk, tulang sternum, dia menghasilkan sel darah merah. Tempoh hayat dia hanya 120 hari. 120 hari ni berapa bulan tu? Dalam 4 bulan aja. Tempoh hayat dia dalam 4 bulan. Lepas tu dia akan digantikan dengan sel darah merah yang baru. Jadi untuk dapat darah yang cukup, kamu mestilah makan makanan yang mengandungi zat besi lah, zat ferrum, zat besi. Itu yang akan membekalkan sel-sel darah merah yang baru di dalam badan kita. Apa makanan yang ada zat besi ya? Cereal. Ada zat besi ya? Bergantunglah bijirin apa. Bijirin apa ada zat besi. Lagi? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran seperti bendi. Bendi banyak zat besi. Kamu kena makanlah bendi sekurang-kurangnya seminggu 2 kali. Ada banyak zat besi. Kemudian starfruit. Starfruit, belimbing. Itu pun banyak zat besi. Kemudian sayur macam sayur bayam. Bayam tu pun banyak zat besi. Kalau kita tengok dari segi haiwan pula, haiwan macam hati lah. Hati ada banyak zat besi. Tapi lemak pun adalah. Jadi untuk elakkan lemak, baik kita makan sayur-sayuran lah, lebih baik. Bendi, bayam, starfruit, semua tu ada banyak zat besi. Untuk membina sel darah merah yang baru. Okey, selepas 120 hari, sel darah merah ni akan dimusnahkan dalam hati ataupun limfa, sistem limfa melalui proses fagositosis. Fagositosis maksudnya dia makan lah kan. Dia buka macam mulut, bukaan mulut, kemudian dia makan. Proses fagositosis kita dah belajar kan. Okey, itu sel darah merah. Okey, tengok sini, hemoglobin pigmen merah mengandungi kumpulan Hem. Dalam hemoglobin ni ada kumpulan Hem. Dalam kumpulan Hem ni dia ada banyak zat ferrum. Ferrum ni zat besi lah. Zat ferrum. Dia menggabungkan oksigen, membentuk oksihemoglobin. Dalam keadaan tekanan separa oksigen yang tinggi. Ini berlaku dekat peparu lah. Dekat peparu tekanan separa oksigen dia tinggi. Apabila sampai dekat sel-sel kita, tekanan separa di dalam sel adalah rendah. Jadi oksigen daripada hemoglobin darah ini akan masuk ke dalam sel. Mesti guna perkataan ni tekanan separa oksigen ya.
Pastikan kamu guna penerangan ni. Kalau dia minta penerangan pasal ni, gunakan perkataan tekanan separah. Siapa baru masuk ni? Okey, kemudian kita tengok platelet. Platelet ni dia cebisan lah, cebisan kecil daripada sitoplasma sel, daripada tepi-tepi tulang. Sum-sum tulang. Bila sel darah merah, sel darah putih terhasil daripada sum-sum tulang, serpihan-serpihan tu menjadi platelet. Dia tempoh hayat lebih kurang 1 minggu saja. Platelet kita gunakan dalam proses pembekuan darah. Pembekuan darah. Bila darah kita kan katakan kulit kita luka. Permukaan kulit kita luka, darah mesti beku dekat permukaan kulit tu ya. Kalau darah tak beku dekat permukaan kulit, semua darah dalam badan kita akan mengalir keluar. Nanti kita kehilangan darah. Itu penting pembekuan darah selepas kena luka tu. Proses ni pun kita akan belajar pada bahagian yang akan datang tentang pembekuan darah. Jadi platelet ni dia fungsi dia digunakan semasa pembekuan darah. Kemudian kita tengok leukosit, sel darah putih. Sel darah putih macam kita tengok tadi, dia tak ada bentuk yang tetap. Bentuk dia boleh berubah-ubah. Jadi dia boleh keluar daripada salur darah, dia boleh masuk semula dalam salur darah. Sebab bentuk dia boleh berubah-ubah. Dia pun dihasilkan dalam sum-sum tulang. Tempoh hayat dia lebih kurang 5 hari saja. Lebih kurang 5 hari. Okey, kalau kita tengok sel darah putih, kita boleh bahagi kepada 2 jenis. Granulosit dan agranulosit. Granulosit dan agranulosit. 2 jenis sel darah putih. 2 jenis leukosit Leukosit granulosit ini dia ada granul. Dia ada ni lah granul, ada titik-titik macam ni granul. Agranulosit tak ada granul. Tak ada granul. Macam ni. Beza dia. Kemudian kalau kita tengok nukleus dia bercuping, tengok nukleus dia macam bercuping untuk granulosit. Bercuping-cuping. Kalau ni dia lebih kurang bentuk bulat macam ni lah, lebih kurang sfera. Ada 3 contoh untuk granulosit: neutrophil, eosinofil, and basophil. Untuk agranulosit, monosit dan limfosit. Ni semua nama-nama ni penting lah, kamu kena ingat dah. Okey, kita tengok sini granulosit, neutrophil, eosinofil, and basophil. Okey, kalau kita tengok neutrophil, dia terdiri daripada 2 hingga 5 cuping. Nukleus dia bercuping macam ni. Kemudian fungsi dia untuk menelan sel bakteria secara fagositosis. Sel darah putih kalau kita tengok fungsi dia untuk pertahanan badan melindungi badan kita daripada serangan mikroorganisma. Dekat sini dia menelan secara fagositosis neutrophil. Ni bentuk-bentuk gambar ni pun kamu kena tahu. Kadang-kadang dalam soalan dia bagi bentuk macam ni, dia akan tanya kamu ini apa. Jadi kamu mesti tahu ini neutrophil. Eosinofil, nukleus dia ada 2 cuping. Dia pula nak melawan bakteria, dia menggunakan enzim. Dia membebaskan enzim untuk melawan bakteria.
Yang ni basophil, ni sangat rendah dalam darah kita, mengandungi ephedrine untuk mencegah pembukuan darah. Dia mencegah darah daripada beku lah, supaya darah kita sentiasa dalam bentuk cecair di dalam badan. Kemudian agranulosit terdiri daripada dua jenis, iaitu limfosit and monosit. Limfosit ini dia menghasilkan antibody. Antibody itu macam sejenis cecair saja, dia bercampur dengan darah kita untuk memusnahkan mikroorganisma. Ini bentuk dia, limfosit. Tengok nukleus dia besar. Kemudian dia juga menghasilkan antitoksin, toksin racun untuk meneutralkan toksin yang dihasilkan oleh bakteria dan virus. Kadang-kadang bakteria dalam badan kita dia boleh menghasilkan toksin. Jadi limfosit ni boleh menentang toksin tersebut. Akan meneutralkan toksin tersebut. Okey, jadi limfosit dekat sini dia menghasilkan antibody untuk memusnahkan mikroorganisma. Monosit, kalau kita tengok nukleus dia panjang bujur macam ni, monosit. Dia memusnahkan bakteria secara fagositosis. Okey, itu dia jenis-jenis sel darah putih. Ada apa-apa nak tanya? Ada. Boleh faham ya? Okey, kalau tak ada apa, kita pergi pada salur darah manusia. Macam kita tengok tadi, salur darah manusia ada 3 jenis. 3 jenis salur darah manusia. Sekejap ya, dia dah lari. Okey, ni 3 jenis salur darah manusia. Apa tu? 3 jenis salur darah manusia? Arteri, vena dan kapilari. Okey, arteri, vena dan kapilari. Dia macam ni lah ni arteri. Ni darah daripada jantung. Lalu arteri, lepas tu pergi arteriol. Arteri saluran dia yang lagi kecil kita kata arteriol. Kemudian dia berakhir dekat kapilari. Ini semua kapilari Kemudian salur darah vena. Salur yang kecil lagi kita kata sebagai venule. Kemudian dia berakhir dengan kapilari. Dekat sini berlaku pertukaran. Tengok, darah oksigen akan masuk ke dalam sel. Darah tidak beroksigen keluar daripada sel dan masuk ke dalam venule, pergi vena, pergi pada jantung. Ini jaringan kapilari darah yang terdapat di seluruh bahagian badan kita. Kalau kita tengok arteri ni terdiri daripada tisu penghubung, otot licin dan endotelium. Okey, sama juga dengan vena, dia ada tisu penghubung, otot licin dan endotelium. Okey, kalau kita tengok penerangan bawah sini, baca juga semua ni. Arteri salur darah yang mengangkut darah keluar daripada jantung. Fungsi arteri ialah untuk mengangkut darah dengan cepat pada tekanan yang tinggi. Darah dalam arteri pada tekanan yang tinggi sebab dia terima darah daripada jantung. Jadi tekanan dia tinggi. Aorta, salur darah utama yang meninggalkan jantung. Dinding arteri ni dia kenyal ya.
Dia kenyal. Kenyal tu macam elastik lah, elastik. Jadi dia tak pecah. Kalau darah mengalir dia boleh kembang, dia boleh jadi kecil, dia boleh jadi besar. Dia elastik, kenyal. Menjadi atriol, menjadi jaringan kapilari darah. Kalau kita tengok kapilari darah pula, kapilari darah ini ada sel endotelium setebal satu sel sahaja. Kapilari darah dibina setebal satu sel saja supaya bahan-bahan boleh masuk dan keluar melalui kapilari. Macam karbon dioksida, boleh masuk, oksigen boleh keluar pergi pada sel-sel. Jadi bahan-bahan boleh masuk keluar melalui kapilari darah. Sebab tu dia dibina setebal satu sel sahaja. Kemudian vena, dia membawa darah terdioksigen balik kepada jantung. Ini dia perbezaan antara 3 kapilari darah. Kita ada arteri, kapilari dan vena. Kalau kita tengok arteri, dia mempunyai dinding yang lebih tebal, berotot, kenyal. Dia lebih kuat dia. Tebal, berotot, kenyal dan lebih kuat. Sebab darah di sini dalam tekanan tinggi. Lubang tengah-tengah ni kita kata sebagai lumen ya. Jadi kalau kita tengok arteri, dia punya lumen kecil. Kalau vena, lumen dia lebih besar. Kalau kita tengok kapilari setebal satu sel, tidak berotot, tidak kenyal ya. Vena dinding dia lebih nipis, kurang berotot dan kurang kenyal. Sebab darah dalam dia, tekanan dia rendah. Kemudian injap. Kalau arteri dia tak ada injap. Kapilari pun tak ada injap, tapi kalau vena dia ada injap. Dia ada injap macam tu ya. Dia ada injap untuk memastikan darah mengalir sehala. Sebab apa vena ada injap? Sebab bila darah melalui arteri, dia bergerak dengan sangat cepat. Bergerak dengan sangat cepat, sudah pergi ke seluruh bahagian badan kita. Lepas tu pergerakan dia lama-lama akan menjadi perlahan. Akan menjadi perlahan. Bila sampai vena, pergerakan darah itu sudah perlahan. Jadi kalau perlahan, dia mesti naik balik ke jantung kan. Daripada kaki kena naik pergi jantung. Sebab tu ada injap. Supaya darah yang bergerak ke atas itu tidak turun bawah semula. Mempunyai injap untuk mengekalkan aliran darah sehala. Tekanan darah dekat arteri tinggi, sini rendah, sini sangat rendah ya. Dalam vena sangat rendah tekanan dia. Arah aliran darah daripada jantung. Ini kapilari darah terletak antara arteri dan vena, macam tadi kita tengok. Kapilari darah terletak antara arteri dan vena. Vena pula mengangkut darah dari seluruh bahagian badan ke jantung. Itu dia perbezaan antara 3 jenis salur darah, arteri, kapilari dan vena yang terdapat di dalam sistem peredaran darah kita. Cikgu berhenti dulu setakat ni yang ni.